Wacana Nasional. Idea di sebalik penerbitannya adalah untuk kita membuka lembaran forum ini, membincangkan menerusi perspektif yang segar tema-tema kenegaraan asas. Dan hari ini kita akan bakal mengulas tema berkait dengan pendidikan. Pastinya di sana sini kita melihat pendidikan merupakan satu teras kenegaraan yang penting. Bahkan di dalam pengalaman penerbitan Wacana Nasional, apapun tema yang dipilih pasti akan berlaku rujukan terhadap pendidikan. Seolah-olah pendidikan merupakan satu tempat yang boleh menyelesaikan semua masalah. Dan jika itu kefahaman kita, hari ini kita membawakan 5 panelis untuk menyelesaikan semua masalah kenegaraan. Apakah itu mampu dilakukan dalam tempoh sejam? Yang penting kita mengambil manfaat 1 jam ini untuk menampilkan idea-idea teras ini. Mudah-mudahan di situ berlaku titik tolak untuk kita mencampakkan lagi idea ini, bagi bantuan untuk kita mengemukakan pembangunan negara secara lebih utuh. 5 panelis yang kami bawakan, saya perkenalkan di sebelah kanan saya, merupakan tokoh akademik, kepimpinan akademik suatu ketika dahulu, yang berbahagia Tan Sri Dr. Wan Zahid Nordin. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami. Ada banyak buah fikiran, mudah-mudahan sempat 1 jam ini. InsyaAllah. Panelis yang kedua, yang berbahagia Tan Sri Nordin Kardi, juga merupakan tokoh sebelum ini memimpin sebuah institusi akademik. Tan Sri, terima kasih bersama kami. Kita nak menggandingkan pandangan di antara 2 tokoh besar ini, 2 Tan Sri bersama akademi yang muda. Dr. Zainal Abidin Sanusi dari ACAP. Dr. terima kasih sempat bersama kami. Dan kita juga ingin sentuhan dari pemain politik, kerana pastinya pendidikan juga merupakan satu elemen yang besar dalam perjuangan politik. Yang berhormat Zairil Khair Johari, tokoh muda yang namanya sedang memuncak naik. Yang berhormat, terima kasih. Dan untuk memberikan kerangka akademiknya, yang berbahagia Profesor Datin Amla Muhammad Saleh bersama dari KITA UKM. Prof, terima kasih juga bersama pada hari ini. Saya memulakan dengan satu statement ataupun kenyataan yang agak cynical di situ, bahawa seolah-olah bila membincangkan dengan 5 tokoh pada hari ini, kita boleh banyak menuding kepada pencetusan menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Tetapi kita pernah mendengar bahawa pendidikan di Malaysia ini melalui proses transformasinya, baik di peringkat sekolah, baik di peringkat universiti. Persoalan yang mungkin boleh saya tampilkan di sini, apakah memarahi dengan proses transformasi itu dan kita sit back melihat perkembangannya dan menantikan kesannya, ataupun kita perlu melakukan beberapa interjection, beberapa usaha untuk memperkasa. Dan kami telah bersetuju sebelum ke udara tadi untuk memberikan ruang pertama ini kepada panelis yang paling muda. Kita mulakan dengan YB Zairil terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua barisan panelis yang dihormati, saya rasa tanggungjawab yang diamanahkan oleh Tuan Pengerusi amat berat. Kita kena menyelesaikan segala masalah kenegaraan dalam satu sesi. Saya rasa InsyaAllah kita akan bincangkan isu pendidikan. Mungkin sebagai mukadimah, kalau boleh saya nak menyatakan bahawa jika dulu dalam abad ke-20 persaingan global adalah berkisar pada persaingan untuk sumber asli, tapi saya rasa dalam abad ke-21 ini persaingan global akan melibatkan persaingan sumber manusia, ataupun dikatakan dalam bahasa Inggeris talent is the new oil. Jadi cabaran untuk membentuk, mengekalkan, menarik modal insan yang berilmu, yang berupaya, berdaya saing akan menjadi cabaran yang utama kepada kita. Jadi dari segi transformasi, pada saya transformasi itu memang diperlukan, sebab kalau kita lihat keadaan sistem pendidikan negara kita boleh dikatakan telah merosot. Apabila kita melihat kepada keputusan-keputusan kajian-kajian seperti kajian PISA, kajian TIMSS, iaitu kajian antarabangsa yang dilakukan menguji murid-murid sekolah di negara kita, dapatkan bahawa kalau berbanding dengan dahulu dan berbanding kepada negara-negara lain, standard sudah merosot sehingga ke tahap yang membimbangkan. Jadi transformasi itu diperlukan, dan saya rasa dalam sebab kita lihat kerajaan telah membuat pelan pembangunan pendidikan, itu adalah satu yang mengakui pengakuan bahawa transformasi diperlukan. Tapi transformasi harus dalam bentuk anjakan paradigma yang menyeluruh. Apakah itu sudah berlaku, yang berhormat? Bagi saya lihat kebanyakannya, yang sebagai contoh kita ambil salah satu projek yang baru diumumkan ataupun dilancarkan dalam setahun kedua yang lepas, seperti projek satu Bestarinet. Nampak macam saya satu lagi projek infrastruktur kosong yang saya bimbangkan menjadi gajah putih yang
tidak dapat Jadi kita tidak memenuhi keperluan sebenar tidak memiliki pendidikan. keperluan sebab perkara asas tidak ditangani, perkara asas. Perkara yang disebutkan talent is the new oil itu merujuk kepada sumber daya insan, sumber manusia. Dan di waktu yang sama kita selalu bercakap soal pendidikan dalam kerangka Malaysia, kerana fabrik sosial kita perlu bergerak ke arah kesepatuan. Prof Amla bantu kita di sini. Baik, terima kasih. Terima kasih Wadi. Dan saya rasa kalau kita lihat, kalau dari dulunya kita panggil istilah tu perpaduan, tapi sekarang kita sudah bergerak kepada kesepaduan. Kerana banyak kajian-kajian daripada konsep pun menunjukkan jauh lagi kita nak sampai ke tahap perpaduan. Dan kalau kita merujuk kepada pendidikan kita yang ada sekarang, daripada what is happening dan apa yang kita perhatikan, saya rasa kita sudah macam transform, berubah dan seolah memang membenarkan istilah kesepaduan daripada perpaduan. Kata kita melihat sejarah sistem pendidikan kebangsaan umpamanya, kita meletakkan beberapa perkara sebagai kita katakan mekanisme. Probably Tan Sri Nordin tak suka perkataan mekanisme ni, tapi saya gunakannya untuk membentuk satu bangsa baru. Kita ada polisi penggunaan satu bahasa, satu sistem, satu sekolah, satu kurikulum. Tapi saya rasa polisi itu sudah banyak tercabar dan sudah banyak cabaran dengan polisi-polisi baru. The most recent one yang paling baru ialah tentang polisi tentang international school, international school, sekolah antarabangsa, ya. Walaupun kita saya ada sekolah-sekolah bukan jenis kebangsaan yang semakin berkembang, saya rasa sebagai satu cabaran, tapi mereka masih mempunyai satu. Dan pengenalan sekolah antarabangsa saya rasa tidak menggunakan kurikulum yang satu. Itu saya melihat sebagai satu cabaran kepada proses yang kita rancang daripada awal, ya. Dan mungkin ini menjadikan satu kita katakan anjakan yang kita perlu terima Disebabkan oleh realiti baru. Satu realiti sudah di polisi dan sudah ada di amalan, is a reality, bukan? Macam mana kita nak mengkonsepsikan semula pembangunan satu bangsa. Kalau dulu kita melihat satu bangsa yang berpadu menggunakan satu bahasa, satu kurikulum, itu paling asal. Dan saya kira dari sejarah pendidikan, sejarah penubuhan bangsa-bangsa menggunakan dua mekanisme ini untuk membangun bangsa mereka. Tan Sri dahulu merupakan ketua pengarah pelajaran. Tan Sri, Dr. Wadi, bagaimana mendengar penjelasan awal daripada apa cabaran sebenar pendidikan Malaysia? Cabaran ialah untuk melaksanakan apa yang dipanggil transformasi. Dan pada saya, transformasi adalah satu perjalanan dan ialah satu proses yang tidak putus. Kita tak boleh kata transform ini, transform itu dan sebagainya. Pasal seperti mana seorang kanak-kanak, dia dalam pertumbuhannya tak putus, dia terus continuous. Itu yang panggilnya continuous growth, pembesaran yang berterusan. Jadi kita kalau boleh tengok balik pada asalnya kita mulakan sistem pendidikan kita, itu saya ingat menjadi trust. Dan kita punya forefathers, pejuang bangsa dalam situasi yang bersatu, semua bangsa setuju untuk mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan adalah untuk menyatu padukan bangsa-bangsa yang berlainan. Sebab kalau kita tengok bersejarah, maaf saya kena pergi bersejarah ni supaya semua orang faham. Sebelum merdeka, kita merupakan satu masyarakat yang dipanggil oleh Frank Venable plural society, di mana ada kelompok-kelompok bangsa yang duduk berasingan
secara fizikal dan jarang interaksi. Mungkin ada 2-3, tetapi kalau tengok dari segi agregatnya memang terpisah. Itu plural. Jadi pada ketika itu apabila kita mencapai kemerdekaan, kita fikirkan bagaimana hendak menyatu padukan. Dan salah satu alat untuk menyatu padukan yang plural society, keadaan yang majmuk ini, ialah melalui pendidikan. Sebab sebelum itu kita punya kurikulum pendidikan adalah berbeza. Ada setengahnya berkiblat pada luar negara, negara asing, dan jadi dengan itu tidak ada lagi satu orientasi yang bersama. Jadi itu adalah keadaan penjajahan. Jadi apabila kita sudah mencapai kemerdekaan, satu keperluan untuk menyatu padukan, maka perpaduan adalah merupakan tema. Saya ingat tema yang sacred, yang paling besar, utama, yang harus diteruskan. Jangan terasa emosi apa yang berlaku. Kita tak boleh lari daripada menuju kepada ini. Dan kalau kita tengok wawasan 2020, dalam penegasannya ialah pendalaman utama ialah perpaduan. Sebab kita tahu bahawa tanpa perpaduan kita tak boleh capai kemajuan. Tapi pada waktu yang sama, Tan Sri Nordin, itulah yang menjadi cabaran utama Malaysia hari ini. Kita bercakap soal 50 tahun berdasarkan pada falsafah pendidikan yang ada, kesepaduan yang dibicarakan. Tapi hari ini kita sedang mempolemikkan, mendialogkan tentang itu, bahawa kononnya fabrik sosial kita semakin rapuh. Bagaimana komen balas? Saya rasa tidak mengapalah apa pun yang dikatakan tentang keadaan masyarakat, tetapi saya sangat berharap dan percaya supaya pembinaan pendidikan di dalam negara tidak reaktif kepada hanya semata-mata keadaan semasa yang akan terus berubah. Jika misalnya ada konflik di antara katakanlah ahli-ahli masyarakat, lalu kita jawab dia dengan mengubah suai pendidikan, saya rasa itu tidak sesuai. Itu sedang berlaku sekarang? Itulah itu yang saya risaukan kalau pendidikan reaktif ya. Padahal mungkin pendidikan mempunyai maksud yang lebih besar daripada itu. Dan kalau kita lihat balik, give example tak yang reaktif. ya sekarang ni mungkin program ini sendiri mulai bercakap mengenai perpaduan. Kenapa pada ketika ini, sedangkan cerita ini dah lama dulu. Pendidikan untuk tujuan perpaduan telah pun diperkenalkan pada zaman Tun Razak lagi. Kalau kita tengok evolusi pendidikan di negara kita, ada dua. Pertama ialah melalui intervensi oleh pemerintah dan juga mungkin kehendak legislator di parlimen. Yang satu lagi ialah melalui proses alam keliling yang menyebabkan ditermah. Alam keliling itu termasuk keadaan bukan di Malaysia saja, melepasi sempadan geografi negara. Kita tengok bila kita negara merdeka, apa kata pendidikan kita untuk apa? Tengku berkata pendidikan kita ialah untuk membasmi buta huruf. Sebab Malaysia dimerdekakan diisi dengan dua perkara. Satu membasmi buta huruf dan satu lagi membasmi kemiskinan. Jadi pada ketika itu diwujudkan sampai kelas dewasa, diadakan di kampung-kampung kerana membasmi buta huruf. Tapi pada peringkat kedua, selepas buta huruf terhapus, dilihat pada tahun 60-an ialah membanyakkan anak-anak kita belajar di sekolah menengah. Lalu peperiksaan darjah 6 dulu yang menyekat orang sekolah rendah pergi ke sekolah menengah dihapuskan pada tahun 64 ya. Tahun 65 berlakulah satu penghijrahan besar-besaran daripada sekolah rendah primary ke sekolah menengah tanpa tapisan. Tetapi pada tahun selepas itu apa? Selepas itu tiba-tiba kita pula pergi pula kepada level menengah atas, penghapusan misalnya ataupun penghapusan cara peperiksaan yang sangat menyekat, iaitu peperiksaan bertulis, membuat esei pada tahun 66. Lalu kepada 67 diperkenalkan ujian peperiksaan melalui borang OMR pensel 2B menjadi terkenal. Selepas itu apa? Selepas itu didapati, kita mesti banyakkan orang lepasan lulusan universiti. Maka kita dapat lihat letupan bilangan universiti meningkat pada tahun 70 dan pada tahun 70-an dan pada tahun 80-an. Masa itu Musa Hitam menjadi menteri pelajaran. Dia kata kita mesti banjirkan masyarakat dengan lepasan universiti terflat dengan lanskap latar belakang sejarah itu. Apa yang cuba ditunjukkan? Menunjukkan menunjukkan bahawa evolusi itu selain daripada intervensi ialah sengaja, tapi dia juga merespon kepada alam keliling yang memerlukan keadaan itu berlaku. Dan kita lihat sebab itu soalannya pada tahun 80-an apa berlaku. Kita kata ada keperluan untuk mengisi pengajian tinggi dengan guru-guru. Lalu kita hantar sampai 60,000 satu ketika orang kita belajar di luar negeri, termasuk Prof. Amla untuk mengisi universiti dan sebagainya pada masa itu, tahun 80-an. Jadi sekarang soalnya selepas ini apa? Ini yang saya rasa yang elok kita bincangkan, merespon bukan sahaja semata-mata kerana adanya
reaksi kepada keadaan politik, tetapi ialah keadaan yang lebih besar daripada hanya semata-mata politik. Saya rasa Prof. Amla juga ada ingin menambah di sini. Nanti Dr. Zainal terlebih dahulu. Garis-garis besar haluan masa depan pendidikan negara. Saya melihat sekarang ni mungkin saya melihat ini sebagai satu, ya, kita menuju transformasi, tapi apa yang berlaku sekarang ini adalah variety transisi masyarakat yang sedang berlaku sekarang ini. Maksud saya di sini adalah kita perlu mengambil kira bahawa ini adalah hasil daripada apabila kita benarkan perbincangan terbuka. Jadi ini berbagai senario yang berlaku. Itu sudah semestinya baik. Ada yang baik kerana nanti ada respon juga, very reactive response yang kita tidak mahu. Yang kita perlu jelaskan, perlu ketengahkan, perlu harus perdandakan adalah respons dan perception dan perbincangan yang lebih sihat. Maknanya melihat bahawa kita benarkan pertembungan ideas, kita pertembungan berbagai pendapat, tetapi dalam kerangka yang betul, kerangka yang tidak bersifat reaktif. Misalnya saya katakan di sini adalah mungkin seperti kita bincang, mungkin ada perbincangan sebelum ini, keperluan supaya pelajar ini dedahkan isu-isu yang besar. Untuk dedah isu besar itu, mereka ini perlu ditekankan bahawa thinking proses itu yang paling penting. Isu boleh datang dan pergi. So kalau kita nak melayan isu, banyak isu-isu kecil yang kadang-kadang student angkat, tapi bukan isu ini yang kita nak ketengahkan di kalangan masyarakat. Jadi kita kena bezakan bahawa dalam proses transformasi masyarakat perlu benarkan berapa transisi berlaku. Asalkan kerangka pendidikan kita itu berdasarkan kerangka pendidikan karakter misalnya, bukan responsif, bukan reaktif. Ya, itu masih lagi dalam konteks pembangunan modal insan yang cuba dilakukan. Tapi selepas 50 tahun, kelihatannya seperti perdebatan kita, Tan Sri juga menunjuk ke arah itu, regressing, mengundur, kerana kita bercakap semula tema-tema yang sama itu. Sedangkan kita bercakap juga soal mengisi transformasi yang sedang diperkenalkan oleh kerajaan. Kesemuanya ini akan dipolemikkan bersama 5 panelis selepas kita kembali dari berehat seketika. Pendidikan. Prof. Amla ingin menambah selepas mendengar pusingan awal pandangan semua panelis. Saya cuma nak bereaksi kepada Tan Sri Nordin. Dia tak suka reaksi ni, tapi saya nak buat reaksi. Dan saya rasa kalau perancangan pendidikan dibuat berdasarkan kepada reaksi pada persekitaran, saya rasa itu sesuatu yang normal dan logikal. Kalau kita tengok proses pembelajaran dari sudut psikologi, kita belajar daripada persekitaran, dan mungkin apa yang tadi disebutkan, bukan semua program harus bertindak sebagai reaktif. Sebahagian daripada pendidikan harus dirancang memberi reaksi kepada persekitaran, sebab persekitaran akan berubah, keperluan akan berubah. Sebelum Merdeka kita tidak cakap pasal perpaduan, sebelum Merdeka kita cakap perpaduan. Dan assessment sekarang sebenarnya kita belum sampai kepada, sebab itu kita masih bercakap, sebab kita dalam perjalanan. So konsep kesepaduan ni the process. Apa yang pendidikan kita buat dengan reaksi daripada persekitaran kita yang Tan Sri sebut, kita ada pro society. Kalau kita nak maju, we have to kita nak maju tu siapa, Prof? masyarakat Malaysia, siapa define, masyarakat, siapa mentafsir? Kita bercakap soal maju. Siapa Siapa maju? yang mentafsir maju tu? Kalau kita tengok Saya dalam, terlibat ke asal bagaimana? of course, Tan Sri pun dah maju dah. Kalau dulu Tan Sri mungkin tak sekolah, tapi dengan pendidikan kita, Tan Sri dah sampai ke US, dapat PhD, jadi profesor. Saya rasa itu satu kemajuan compare dengan generasi sebelum ini. Baik, Prof, kita masih bercakap soal kesepaduan ke arah mencapai itu, dan 50 tahun kerangkanya sudah pun disediakan daripada awal, tetapi kita masih bercakap apakah kita sedang melangkah ke hadapan ataupun sebenarnya status quo? Saya ingat cakap juga, saya suka nak lontar saya punya pandangan sini. Masalah ialah pada saya, bukan dari segi hendak menyatakan impian besar. Jadi big dreams,
Itu mudah. Kita come up with elegant statement. Kita nak ini, kita nak itu dan all that. Kita punya vocabulary cukup kaya lah. Kalau kita tengok kan, macam-macam punya perkataan ada. Tapi apa yang harus kita lihat pada saya ialah bagaimana hendak menggandingkan impian besar ini dengan amalan besar. Big dreams with big deeds. Sekarang ni saya ingat we have big dreams, tapi deeds itu kita sama-sama boleh tengok. Pada saya ini kita mesti match. Dan saya lihat ialah tanggungjawab sekarang ialah pada penjawat awam. Bagaimana hendak mentafsir ini. Dan saya sebut ini berdasar pada pengalaman saya. Jadi kita dah ada kita punya matlamat itu, bagaimana kita nak memanifestasikan ini dalam kurikulum sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang orang mistake dari segi lihat pada kurikulum. Bila kata ada accident, kita mesti ada masuk dalam kurikulum kita tentang accident itu. Jadi sebenarnya kalau orang faham tentang, dan ini di sinilah penjawat awam yang pakar dalam ini seharusnya tahu bagaimana hendak mentafsir permintaan ini. Kita tak boleh salah orang luar, dia mungkin dia tak faham, tapi penjawat awam mesti faham bagaimana hendak memadukan apa yang diminta itu. Sebab dalam kurikulum ada dua. Satu apa yang dipanggilnya kognitif, pengetahuan, konten. Dan satu ialah efektif, perasaan dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa penghayat pengetahuan tidak boleh membawa kepada penghayatan. Seorang itu boleh lulus 100%. Saya pernah tengok satu medical, lu tak mau mention name, satu penyangga besar nak kena dia berompak apa isabak pun dia nak kena hukum. Tapi dia orang suruh dia berikan apa dia cakap, dia beri advice, dan semua dia kata itu saya ingat memenuhi segala nilai-nilai dalam falsafah pendidikan. Tapi dia tidak menghayatinya, dia tidak menghayati. Jadi saya ingat dari segi penghayatan adalah penting. Dan berdasarkan kepada pengalaman saya lah masa itu, kita interpretasikan ini dari segi perlakuan, bukan dari segi yang masuk dalam timetable itu. Jadi apa yang kita masukkan itu ialah konsep sekolah penyayang. Dan kita minta supaya sekolah memikirkan bagaimana dia nak manifestasikan penyayang ini. Kita tidak mahu preskriptif, tidak semua orang buat serupa. Dan benda ini adalah terletak kepada kebijaksanaan. Dan saya nak sebut sikit lagi tentang ini, sebab ini penting. Jadi di sini kita berikan kebebasan, ini dipanggilnya empowerment. Empowerment kepada sekolah untuk memikirkan apa yang buat. Ada sekolah yang buat budak primary school, half a child a day. Ada sekolah, dia orang lapor pada kita. And then lelaki sama lelaki lah, perempuan. Jadi bila masuk saja cikgu dia. Dan cikgu tu sendiri lebih kuat pada saya. Dia kata ada satu budak dia hak tu dia tak melepas. Dalam dia tengok pegang tak kira. Dan dia tahu bahawa budak ni tak pernah ada kasih sayang di rumah. Jadi isu affection, isu perasaan, ini apa yang saya kata, this is the effective part yang dia kata, yang harus orang kata dilaksanakan dari segi bentuk aktiviti. Dari sikit-sikit lagi. Misalnya ada suatu sekolah dia buat, kita ada orang ada birthday, atau bila dia orang ada assembly, teacher tu dia announce so and so ada birthday hari ni, panggil orang tu naik atas, dia ada muka, dia ada face dalam itu. Jadi ini merapat kan. Jadi tak kira Cina, India, Melayu kan, budak-budak dan secara spontan ada pergi bagi 5 sen, ada bagi coklat, ada bagi kadang kertas dan sebagainya. So ini lagi sama Tan Sri dalam pengalaman sekolah kita. Dulu pernah buat. Tapi tidak lagi. Dulu pernah ini dia kata inilah pada orang katakan mula-mula sebut Najib sabar. You see, kita selalunya ada buat kesilapan. Kemudian pada saya mungkin tak setuju semua orang lain, tak apalah. Saya nilai tidak boleh diajar, kerana nilai adalah ditangkap. Values cannot be taught, it is always caught. Jadi sebab itu kita kena adakan ambience dia itu supaya dia akan menangkap. Kita cakap pada cikgu-cikgu, bila you penampilan dia di sekolah, you mestilah tunjuk yang
penampilannya elok. Tidak semua kita mesti pakai kemas, tapi selebih dia itu. Itu yang murid yang akan kita. Okey, itu membentuk ambience. Dan dalam konteks sekolah, membina kesepaduan belum berlaku. YB. Ya, saya setuju. Dan ini saya rasa satu karya malang. Sebab kalau kita nak banding dengan dulu, pada tahun 60-an, 70-an, kepelbagaian dalam sekolah lagi tinggi, dan persepaduan saya rasa juga lagi tinggi. Jadi kita telah regresif, kita telah mundur. Sebagai contoh, saya rasa dalam tahun 72, kemasukan murid-murid yang bukan berputra dalam sekolah kebangsaan adalah dalam sekitar 25-30%. Tapi kalau banding sekarang, hari ini, kemasukan pelajar bukan berputra dalam sekolah kebangsaan adalah sekitar kurang daripada 10%, saya rasa dalam 6%. Mana sudah ada berputra masuk ke sekolah vernakular. Lagi tinggi peratusannya. Ya, murid berputra yang masuk sekolah vernakular adalah lagi tinggi dari segi peratusan. Itu saja boleh berdiri 1 jam untuk kita polemikkan di sini. Saya setuju. Tapi saya rasa kalau kita nak berbalik pada isu kemajuan tadi yang dibangkitkan, pada saya kalau kita nak melangkah ke depan, sewajarnya kita nak melangkah ke depan, tapi kita tidak mungkin dapat melakukannya kalau kita tidak menangani isu belenggu yang sedang menarik kita balik. Dan pada saya belenggu ini adalah belenggu politik. Okey. Saya sebenarnya setuju dengan kedua pendapat tadi Prof. Amla dengan Tan Sri Nordin, walaupun bercanggah, tapi saya setuju. Pendapatnya, evolusi pendidikan semestinya harus mengambil kira reaksi daripada persekitaran. Tapi saya nampak di Malaysia ini reaksinya keterlaluan, sehingga dia keterlaluan dan berdasarkan politik semata-mata. Kan itu kita mendapat banyak decision making yang kita lihat berdasarkan keperluan politik semata-mata. Sebagai contoh, kita ambil dasar PPSMI, kita ambil dasar TITAS yang baru-baru ni, kita lihat terdapat banyak unsur politik yang menular dalam sistem pendidikan, dalam decision making, dalam pengubalan dasar pendidikan. Tan Sri Nordin boleh bersetuju dengan pandangan itu. Reaksi yang terlalu political centric. Ya, memang tidak semestinya political centric. Apa saja yang saya tak setuju itu bukan maksud tidak boleh berinteraksi dengan alam. Tapi saya punya hasrat tu, pendidikan ini adalah menjadi gagasan yang hanya lebih besar jauh daripada politik ataupun cerita-cerita popular semasa. Apa maksud saya? Tadi apabila Prof. Amla mungkin nak minta penjelasan saya, apa beza reaktif kepada alam keliling dengan yang mungkin tidak reaktif. Saya buat analogi, misalnya saya melihat sebuah sungai yang arusnya deras dan sungai itu panjang. Yang reaktif apa? Dia akan berlaku banjir. Reaktif pada banjir, saya membuat empangan. Empangan itu akan habis itu. Tapi jika saya adalah seorang yang melihat yang lebih besar daripada hanya reaktif kepada banjir, itu yang berlaku, saya merubah arus yang deras menjadi sumber jana kuasa elektrik yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi senang. Maksud saya, boleh tak pendidikan di Malaysia difikirkan sesuai dengan falsafah alam yang merentasi hanya sempadan Malaysia? Maksud saya apa? Bagaimana pendidikan boleh dijadikan menunaikan hasrat manusia untuk memakmurkan alam, menguasai alam? Bagaimana? Jadi dia tidak hanya semata-mata reaktif pada cerita-cerita pop semasa yang menyebabkan pendidikan hanya menjadi seperti dunia pop, tetapi sebaliknya satu perjuangan ataupun struggle, gagasan yang lebih besar menyebabkan setiap orang misalnya diliberatkan, dibebaskan untuk dia boleh bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, tidak banyak bergantung kepada orang lain. Jika dia masuk universiti, dia keluar, dia tidak akan menuntut supaya diberi pekerjaan untuknya pula. Selepas dia belanja banyak negara untuk dia menjadi seorang kerja. Dia tak kerja. Kenapa dia tidak boleh mencari kehidupan sendiri untuk menguasai alam? Menguasai alam dengan maksud untuk membawa kemakmuran kepada alam semula jadi supaya dia lebih baik, dan juga menjadi kemakmuran, menjadi sumber kemakmuran kepada manusia sejagat. Itu yang saya ingin. Ini tidak jauh bezanya daripada apa yang Tan Sri Wan Zahid sebutkan tadi. Cabaran akhirnya adalah bukan kepada implementer, kepada pelaksana ini untuk menghayati aspirasi seperti falsafah yang disediakan. Dr. Zainal mengemudi pensyarah-pensyarah muda ni sebahagian juga usaha untuk memastikan penghayatan itu berlaku. Saya lihat begini, kita evolusi itu sedang berlaku, kita akui. Memang kita reaktif. Dan saya lihat trend yang membuktikan bahawa kita sedang berubah dan sedang bukan fully regressional. Bila kita melihat trend community engagement, trend IM4U, trend university ambassador yang menghantar siswa-siswa ke kampung, ke masyarakat luar untuk menghayati, menerjemahkan apa yang dia belajar. Cuma isunya di sini adalah
pemisahan antara formal education dengan non-formal education. Kelihatannya sekarang yang menjadi core curriculum itu sudah menjadi core curriculum. Jadi sepatutnya Kita berikan contoh. saya beri contoh di sini, sesuatu apabila core curriculum itu proses pembelajarannya adalah dihantar ke masyarakat, dan kita tahu nilai-nilai yang terpenting yang dihayati dalam pendidikan itu lebih mudah dipelajari dengan masyarakat. Tapi ini adalah core curriculum yang core sepatutnya tentang value, etika dan sebagainya diajar secara formal. Penghayatannya kurang kerana tidak diterjemahkan, tidak dihubungkan terus dengan pelaksanaan di peringkat masyarakat. Okey. So kalau boleh disenerjaskan antara proses formal dengan non-formal education ini, insya-Allah kita akan move forward dengan lebih cepat. Saya kutip sikit situ. Saya tengok macam okey dan masyarakat dan sebagainya. Saya rasa pendidikan ada dua. Satu yang asli, satu lagi plastik. Maksud saya plastik ialah sampai kepada nak membuat khidmat masyarakat pun kena diatur oleh pentadbir. Ini plastik. Tapi bukan datang daripada macam yang Tan Sri Wan Zahid kata tadi, datang daripada dalam mahasiswa itu sendiri yang ingin atas inisiatif sendiri. Bukan kerana diaturkan oleh, tambah-tambah lagi kalau diatur oleh pemerintah. Pada saya ini ialah keinginan plastik. Terima kasih. Tapi Tan Sri, asal macam defensif ya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam, itu hasil pendidikan kita yang tidak memberi ruang kepada pelajar-pelajar untuk be more critical, berani. Kalau kita tengok struktur pendidikan kita, dan saya mengharapkan dari transformasi ada satu perubahan besarlah dari struktur itu, supaya the formal education, classroom education itu dikurangkan, dan class size should be small untuk kalau kita nak generate pemikiran ketika insan yang penyayang, because kita patut ada kiri sikit, the practice banyak. Maknanya teacher, guru kena memberikan satu model seperti Tan Sri cakap tadi, untuk menghayati terutama nilai-nilai kemasyarakatan atau nilai murni bagi diri, nilai keluarga umpamanya, nilai sebagai seorang insan umpamanya. Kita tengok dalam sistem pendidikan kita, apa yang kita lakukan kalau ada satu bencana alam di negara lain umpamanya, untuk membangkitkan kesedaran dalam kalangan anak-anak sekolah. Apa yang kita lakukan hari kemerdekaan di sekolah, ada aktiviti sebulan ke 2 bulan. It takes time. Saya rasa tak ada ruang, bukan tidak boleh dilakukan, tak ada ruang sebab sudah structured. Dan ini sistem kita balik pada sistem yang highly centralized, semua prescribed. Jadi sekolah saya rasa tak banyak sangat Sebab itu saya tanya tadi, kelonggaran. siapa mendefinisikan apa yang baik ni sekarang ni? Saya Siapa yang sebutkan baik. siapa autoriti yang boleh definisi apa yang baik? The policymaker, the politicians. Saya rasa kita punya curriculum define, develop by the educationists, the thinkers yang sudah kita terima. Dikerangkakan. Sebab itu kita terima curriculum itu. So the definition comes from that. Cuma sekarang ni saya tengok dia this is something yang perkara yang Tan Sri tak setuju. Bila kita mengambil kira the popular popular songs, the popular events untuk dimasukkan, dan saya itu proses evolusi. Probably mula-mula kita macam janggal, tapi that is part and parcel dalam proses kemasyarakatan. Konsep perpaduan umpamanya, kita dulu cakap sebagai satu ideas ya, dan jauh, dan sekarang bila kita dalam proses menuju itu, dan kita kata tak sampai-sampai, what happened? So kita nampak sesuatu yang lain muncul, kesepaduan. Now we are moving, bukan persepaduan dalam konteks yang different. Multiculturalism isu sudah bangkit. So now kita tidak lagi mengatakan orang tu mesti sama dengan kita. Kita hayati perbezaan. So this is the evolusi, perubahan-perubahan dalam masyarakat yang saya rasa kita tak boleh bendung. Ya. Bercakap soal matlamat yang tidak sampai-sampai itu, kita akan memperjelas, mempertajamkan, kerana di bahagian akhir nanti kita ingin bercakap soal apa yang perlu dilakukan kini. Sementara transformasinya sudah ada, di mana penambahbaikan yang perlu kita lakukan. Dan saya nak minta Tan Sri Wan Zahid nanti bercakap soal JIF, kerana Tan Sri pernah menyebut kalau ada satu perkara yang harus diajar adalah mengajar untuk berfikir. Seolah-olah macam itu tidak dilakukan dalam sistem pendidikan kita hari ini. Akan disambung dulu selepas kita berehat seketika.
kesan yang baik kepada Malaysia. Sebelum kita berehat tadi, saya gantung satu soalan daripada Tan Sri Dr. Wan Zahid, kerana Tan Sri pernah menyebutkan pada saya setidak-tidaknya bahawa sekiranya ada satu kemahiran yang perlu diberikan penekanan di peringkat pendidikan, sekolah baik, universiti baik, adalah kemahirannya berfikir. Tan Sri, Ya. Sebelum itu tidak dilakukan selama ini. Jadi begini, kadang-kadang orang melihat thinking itu sebagai konten, tapi thinking itu sebagai proses. Saya pernah beri ceramah kepada Profesor Universiti. Saya katakan, ajar beri thinking sebagai fokus, tak perlu yang lain. Jadi saya lontarkan itu, dan ramai yang lontar balik dengan serangan-serangan pada saya, dan saya jawab balik pada orang, saudara tidak berfikir, you terus reject. Tapi yang rejection adalah kerana kita ambil satu pendekatan dari segi berfikir, apa yang kita panggilnya critical thinking. Critical thinking ini adalah seperti debating, berbahas. Kalau kita berbahasa dalam itu, kita tak boleh setuju dengan itu. Pihak pencadang, pihak pembangkang. Jadi kalau kita bersetuju dengan pencadang, habislah kita. Jadi kita sentiasa mesti, orang kata, macam mana nak memusnahkan itu. Tapi saya ingat, itu tak apalah dari segi nak buat. Kalau dalam politik, pada saya, it's okay. Jadi dia ada pendirian yang tertentu. Kalau dia kata DAP kata setuju dengan UMNO, kacau, then how you differentiate dan tentu. Jadi dia orang mesti take. So saya tak mengkacau itu. Tapi dari segi ini, apa yang saya sebut itu ialah constructive thinking, pembinaan. Jadi tiap satu idea yang dilontarkan itu adalah baik. Kita jangan cepat-cepat kata no. Kita kata saya terima dan saya buat. Lagi satu saya nak sebut di sini, bahawa ada dua perkara. Satunya tentang perkataan politik, satunya perkataan apolitical. Pada saya, the politicians can be political. Mesti okey lah, dia political. Dia ambil pihak itu tentu. Sahaja ideology based. Apa dia ideologi itu? It's a preferred perspective, satu kecenderungan kepada kesukaan satu. It's okay. Tapi pada saya, di peringkat penjawat awam, di peringkat institusi, pada saya institusi seharusnya apolitical. Jadi mudah kita tak orang kata berpihak pada mana pihak. Sebab pada kita, education sebenarnya is neutral untuk membina manusia, tak kira mana orientasi dia pun. Dan itu yang saya nak balik pada saya punya favorite topik, di mana kita boleh memupuk perpaduan ini. Kalau kita orang kata tak lihat dari segi race, tak lihat dari segi agama dan sebagainya. Dan satu contoh yang paling baik yang kita buat ialah untuk orang kata kesepaduan dan perpaduan, ialah masa saya masih ingat lagi kita kutip wang untuk membina sekolah Bosnia. Dan pada ketika itu, oleh kerana kita ada memupuk budaya penyayang ini, dan semua orang tepikan pemikiran sama ada itu Islam atau mana pun, semua sekolah contribute. Saya masih ingat lagi SRJK contribute itu. Ada satu budak daripada sekolah Cina, dia bawa dia punya tabung, dia bagi pada tabung dia. I think Dr. Mahathir was there. Everybody was touched. Tengok dia kata dia bagi tabung dia. Itu tidak ada dalam kurikulum. Memang this is that that is curriculum. That is orang kata the extra curriculum, the core curriculum. Okay. Satunya formal curriculum. This is the non-formal curriculum. This the non-formal curriculum itu yang orang kata merupakan perkara yang pokok yang harus dipupuk. Inilah peranan penjawat awam. Okay. Orang kata transcend. Orang kata ke semua pemikiran yang parokial seperti inilah. Dr. Zainal nak bincang. Saya nak melihat dari segi apa yang Tan Sri Wan Zahid bicarakan tadi, dari segi pelaksanaan. Kita ada kerangka yang dikatakan transformational, tapi proses pelaksanaan itu transformer. Pelaksana kerangka ini tidak transformational, tidak cukup transformational. Ada ruang yang perlu dibagi. Saya ambil contoh misalnya di universiti.
kita tahu ke mana arah kita nak bawa, tetapi dari segi pengajar kita tidak berani kadang-kadang membenarkan perdebatan yang terbuka. Misalnya dalam kelas hubungan etnik, ya, kita ambil contoh, kita lihat di akhbar, di media membicarakan isu kepala lembu diletakkan di kuil dan kepala babi diletakkan masjid, tapi waktu di dalam kelas hubungan etnik misalnya, sejauh mana kita bincang isu ini, isu social contract yang berlaku. Misalnya mungkin saya waktu di pengalaman mengajar, yang berlaku adalah pelajar ini tidak bertanya di dalam kelas, dia bertanya di luar kelas, kerana dia merasakan tidak diberikan ruang untuk berdebat. Jadi kita tidak membina thinking skill tu di situ, maka dia akan cari ruang-ruang lain, informasi yang lain. Jadi yang perlu diterapkan di situ dari segi pelaksanaan adalah orang-orang, pengajar yang boleh membenarkan perbincangan yang terbuka. Barulah kita dapat hasil pemikiran yang terbuka. Jadi itu antara iman yang pernah disebutkan. Prof Amla ingin bertanya pada saya dah respon dulu kepada Tan Sri. Saya melihat keadaan ini dan macam ada satu gap, mungkin ini bukan satu big thinking, satu gap antara apa yang kita nak laksanakan dan isu pelaksana tak dapat melaksana. So saya kira puncanya di mana? Sebab bila kita kalau kita tengok dalam transformasi pendidikan, tidak banyak menyentuh tentang transformasi pendidikan latihan guru. Pada itu dia orang yang melaksanakan transformation, dan saya rasa sumber itu patut yang ditransform dulu. Dia kurikulum dia, pedagogi dia, pendekatan. Di mana you ingat itu salahnya punca daripada mana? Tak boleh laksana tu. Siapa salah? Saya merasakan dia latihan itu belum cukup menyediakan Siapa yang merencanakan pelaksanaan itu? bukan pelaksanaan, dia tak boleh melaksanakan. Pasal apa? Tak ada kemahiran. Itu yang saya katakan, dia tak ada kemahiran kerana tak cukup latihan. This is not big thinking lah. Tapi saya tengok dalam transformasi pendidikan, kamu tak ada menyentuh tentang transformasi pendidikan, latihan perguruan maksud saya. So macam mana budak nak belajar kalau guru tidak dilatih bagaimana mengajar berfikir. Jadi bila kita datang ideas, ini critical thinking. So that content sajalah. Definisi critical thinking, so is the value, semua dalam bentuk content, tidak dalam bentuk tingkah laku. Sebab training itu tak ada. Those are skill. Pada saya itu ada satu kemahiran yang perlu dikuasai. Macam perangkat universiti, pensyarah-pensyarah tak ada latihan mengajar. Dan sekarang ni slowly kita membantu pensyarah-pensyarah menguasai sedikit kemahiran. Setelah dia fikir, macam mana tu ada soalan? How to prepare lecture notes? kepada semua universiti unggul di dunia, apakah elemen itu menjadi satu kurikulum yang diterapkan kepada pensyarahnya, ataupun ia hanya berlaku dalam konteks Malaysia saja? Apakah isunya budaya, ilmu yang tidak merata? Sistem pendidikan kita tak melahirkan Budaya ilmu, budaya berfikir. berfikir. Ya, YB Zawir. Saya sangat setuju. Saya sebagai seorang yang mempunyai ijazah tempatan dan juga ijazah luar negeri, saya pernah mengalami secara personal perbezaan yang ketara antara cara pengajaran Di Malaysia dan di luar negeri. So sebagai contoh, selepas saya menamatkan sarjana muda saya di Multimedia University, saya telah ke University of London untuk belajar melanjutkan sarjana saya. Jadi saya ingat lagi masa masuk kelas pertama, first class dalam di University UK, saya duduk dan kemudian soalan yang diajukan kepada saya, soalan pertama yang diajukan, so what is your opinion on so and so. Tiba-tiba saya tak biasa, sebab di Malaysia kita datang kelas saling nota, pendapat diberikan kepada kita, kita hanya perlu mengingat dan kemudian pergi exam kita tulis. Tapi yang ni dia nak minta pendapat kita, dia nak tahu apa yang kita fikir, dan tidak ada betul, tidak ada salah. Jadi pada saya memang sesuatu yang radical. Tiba-tiba saya diminta pendapat dan tiba-tiba kita mempunyai kurikulum di mana. Mungkin tak itu kerana levelnya berbeza. Kalau di tempatan pun jika masuk ke kelas sarjana, mungkin keadaannya sama kerana dianggap dia sudah mempunyai kandungan yang boleh memberi pandangan sendiri. Ya mungkin juga. Tapi saya rasa dalam tutorial, kita lihat dalam lecture itu memang satu, tapi dalam tutorial yang saya alami dalam pendidikan saya di Universiti Tempatan, sebenarnya sepatutnya dalam tutorial itu kita dapat berbincang dan sebagainya, tapi Itu tidak salah juga, masih lagi praktik yang masih saya lagi mengalami dalam tutorial pun sama juga. Kita masuk, ditulis
di atas papan dan sebagainya, kita saling nota. Tak banyak beza. Okay. Prof Amna ada soalan tadi kepada YB Zahra? Dia patah balik lah. Okey. Kalau nak benarkan saya bertanya, tadi YB Zahra setuju dengan pandangan Tan Sri, kata pendidikan kita, sistem pendidikan tidak patut very reaktif dengan persekitaran. Jadi saya rasa banyak suara-suara DAP yang menjadikan pendidikan kita banyak daripada satu sistem pendidikan yang kita rancang untuk menjadi satu pendidikan yang kebangsaan yang satu bahasa satu ni, dan kita sekarang meningkatkan sekolah-sekolah vernacular. Saya rasa itu reaksi daripada DAP kan. Ya. Kalau tak salah saya lah, sepanjang dalam Jadi soalan kepada YB. jadi Kementerian apa pandangan YB? Sebab YB tadi setuju dengan Tan Sri, kata kita tidak patut Reaktif. bereaksi sangat dengan perubahan-perubahan suara-suara politician, kata Tan Sri tadi. Saya lagi saya memang setuju bahawa dalam tumbalan dasar pendidikan kita tidak sepatutnya terlalu reaktif kepada semua, khususnya isu-isu politik. Tapi pada masa yang sama, dari segi parti, pendirian parti, kami mengambil pendirian di mana sekiranya kita menerima kontrak sosial, kita menerima kebebasan untuk memilih, kebebasan akademia, kebebasan freedom of choice. Jadi kita harus menghormati kontrak sosial yang telah dipersetujui oleh semua pada masa penubuhan negara kita, dan juga kalau kita menghormati freedom of choice, kita harus memberi pertimbangan kepada pilihan yang diingini oleh ibu bapa, oleh masyarakat. Jika itu yang dipilih, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, kita ambil isu PPSMI, ada dalam khususnya masyarakat bandar, dan saya rasa tidak kira bangsa Melayu ke Cina India, yang mahu supaya mata pelajaran matematik dan sains diajar dalam bahasa Inggeris. Itu adalah pilihan. Saya rasa pendapat parti DAP adalah untuk menghormati pilihan